Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Kemenangan yang dijangkakan untuk kita semua. Ramai yang mengatakan ialah merupakan satu perlawanan yang bukan saja must win tapi confirm menang, dan itulah yang kita miliki untuk perlawanan ni. Keputusan 2-0 untuk berpihak kepada Sabah FC beraksi di Stadium Likas. Walaupun ada segelintir yang mengatakan macam tak payah banyak cakap lah, buat apa juga mau tengok Sabah FC ni balik-balik kalah sejak nak perlu buat ulasan lagi. Ada yang mengomen sedemikian, ada juga yang mengomen masalah gaji buat pemain tiada semangat. Guys, be positif sikit lah, itu aku boleh katakan. Percayalah sama skuad badak Sabah FC ni. Satu lagi, kalau kamu tak suka aku punya komen ni, nothing much I can do lah. So mungkin kamu boleh beralih ke channel yang lain, itu boleh aku katakan saja. Tapi berdasarkan daripada dua video yang aku share sebelum ni, kenapa aku agak begitu positif untuk perlawanan ni? Kerana again aku menyangkakan memang kita mampu untuk mengutip 3 mata hasil daripada perlawanan ni. Dan kalau kamu biasa follow perjalanan SRTV sejak dari tahun 2022 ni, ya channel ni dari tahun 2022 lah, so masuk 3 tahun sudah. Aku akan be fair dengan aku punya semua ulasan, semua pendapat aku. Kalau aku rasa match tu kita boleh menang, aku cakap kita boleh menang. Kalau aku cakap match tu kita kalah, kita kalah. Kalau match tu aku rasa macam kita susah, kita akan susah. Lebih kurang macam tu. So it's bilang orang fair and square opinion lah. Aku tidak berpihak kepada mana-mana pihak. So again, apa yang aku cakap ni adalah berdasarkan opinion aku saja. Kamu suka, kamu suka. Kamu dah suka, kamu dah suka. Itu terpulang sama kamu. Tapi apapun guys, ini adalah merupakan satu bilang orang sweet win lah untuk aku, kerana finally hasil daripada 3 kekalahan yang betul-betul kita lalui daripada 2 perlawanan PLFA, 1 perlawanan Liga Super tempoh hari. Tapi aku bilang orang tetap menaruh harapan juga, tetap mempercayai dengan siapa yang kita miliki pada skuad Sabah FC sekarang ni, dan pemain-pemain tersebut telah membuktikan kemampuan mereka, credibility mereka. Walaupun basically kita tidak turun dengan beberapa key player tu, Darren Lock, Sadil, Stu dan juga Gaby tidak ada dalam perlawanan ni guys. 3 player ni lah memberi impact yang besar bagi tiap perlawanan Sabah FC. 3 player ni tiada tapi berjaya disahut oleh pemain-pemain Sabah FC yang lain. That's why kenapa aku cakap just put your trust on our player. Jangan pandang rendah pada diorang. Teruskan menyokong diorang. So sebelum aku pergi mendalam kepada Sabah FC mengenai match ni, terlebih dahulu aku ingin bercerita mengenai Negeri Sembilan guys. So macam mana aku katakan pada video ni juga, aku menganggarkan perlawanan ni akan berakhir dengan 2 Sabah, 1 Negeri Sembilan. Kalau kita tengok secara statistik pun pada perlawanan ni sebenarnya Negeri Sembilan pun not bad juga, berjaya membuat beberapa percubaan tapi tidak ada on target. 8 percubaan dilepaskan, 8 on target, tidak ada satu pun 8 off target, tidak ada satu pun on target. Manakala Sabah 15 percubaan, 9 off target dan 6 on target. So menunjukkan di sini walaupun Negeri Sembilan berada di tangga terendah, tapi mereka juga merupakan salah satu tim yang masih mampu untuk memberi threat kepada pasukan-pasukan yang lain. Dikenakan lagi dengan keupayaan mereka membuat kejutan menundukkan Penang pada tempoh hari. Pemain yang ingin aku tengok sangat yang bakal menyusahkan Sabah FC akan memberikan aksi terbaik adalah Takumi. Tapi unfortunately Takumi adalah merupakan player yang tidak mampu membuat apa-apa pada perlawanan tu. Memang dikawal rapi sebaik-baiknya oleh pertahanan Sabah FC, pemain Sabah FC. Walau macam mana pun ada beberapa attempt juga berjaya melepasi pertahanan Sabah FC. So itu adalah merupakan bilang orang satu, memang aku tidak menyangkal lah kemampuan Takumi. Memang beliau boleh melakukan sedemikian. Unfortunately beliau seolah bermain satu orang saja pada perlawanan itu, tidak mendapat support yang cukup bagus. Satu lagi good job daripada Sabah FC adalah untuk mengekalkan jentera serangan import mereka, iaitu Mika terus tidak dapat menjaringkan gol pada perlawanan ni. Itu pun salah satu good job jugalah. Dan threat untuk Sabah FC hadir apabila pemain import yang tinggi lampai itu hampir membuat 2 gol juga. Free kick yang dilakukan oleh Takumi berjaya mencari pemain, aku lupa nama dia, sorry, pemain tersebut, dan tidak ada sebarang pemain Sabah FC yang berjaya memutuskan bola beliau, dan bola tu sampai kepada kepala beliau, dan nasib kita bagus, bola tu semua tidak tepat ke sasaran lah. So di sinilah
aku rasa kehilangan Gabby pada perlawanan ni kerana individu tersebut cukup tinggi. Bagi aku the only player yang mampu untuk menyekat beliau adalah Gabby. Walau macam mana pun, sekali lagi kita bernasib baik pada perlawanan ni. So good job untuk Negeri Sembilan. Basically aku suka apa yang mereka tampilkan. Diorang walaupun diorang tahu di mana kekurangan mereka, tapi diorang memberikan satu teamwork yang cukup bagus lah. Unfortunately juga satu pemain Negeri Sembilan telah dilayangkan kad merah pada perlawanan tersebut oleh kerana mengasari salah seorang pemain Sabah FC. Jadi itu bilang orang nasib masing-masing lah. Jadi untuk Sabah FC pula guys, pada perlawanan ni again aku suka apa yang ditampilkan. Aku tahu ini bukan tahap yang aku inginkan kerana kita tahu siapa yang berada di dalam padang tu. Aku pasti kalau individu yang aku sebut tadi yang key player tidak ada dalam perlawanan tersebut, persembahan akan menjadi lebih hebat. Itu aku memang yakin. Cuma again, good job untuk pemain Sabah FC. Good job untuk dua pemain muda Sabah FC yang dimasukkan pada perlawanan tersebut. Macam mana seperti mana aku katakan pada video sebelum ni juga, this is a great opportunity lah untuk dimasukkan dua individu tersebut, Hazard dan juga Harit kalau aku nak silap, maafkan kalau aku salah. Dan mereka menampilkan satu persembahan yang cukup bagus. Aku puji apa yang mereka berikan. Mereka betul-betul bilang orang memberikan 100% dan menunjukkan hunger di dalam perlawanan ni. Itu yang ditampilkan oleh mereka. So aku mengharapkan untuk perlawanan yang akan datang, especially yang melibatkan tim-tim yang berada di bottom league, mereka diberi minit permainan lagi untuk memberikan keyakinan kepada mereka. Keyakinan yang mereka tampilkan pada perlawanan ni cukup bagus. Aku suka dengan confidence yang diberikan oleh pemain-pemain muda tersebut. Dan aku yakin ini akan menjadi salah satu wajah baru untuk player-player Sabah FC yang akan datang lah, dan perlu bilang orang dididik dengan sebaik-baiknya. Jadi good job daripada Daniel Ting. Gol yang dilakukan oleh Sabah FC itu adalah merupakan satu perancangan yang cukup bagus. Precision lah aku boleh cakap. Precision cross daripada Pak Tesu, precision header daripada Telmo Casetera, berjaya meletakkan bola di hadapan Daniel Ting, dan position kick lah daripada Daniel Ting yang tidak mensia-siakan peluang tersebut. Dan serangan bertali arus dilakukan oleh Sabah FC pada separuh masa kedua yang membuahkan hasil seterusnya apabila Telmo Casetera dikasari di dalam kotak D, dan hadiah penalti diberikan kepada Sabah FC, walaupun pada mulanya ada VR check jugalah untuk memastikan betul-betul ada kekasaran dilakukan. Dan Jeffrey Chu guys, dengan tenangnya seolah-olah berada di training ground, memasukkan bola dengan begitu mudah. So good job untuk Jeffrey Chu. Kalau aku tak silap, dia dianugerahkan sebagai player terbaik dalam perlawanan ni. Bagi aku Telmo pun boleh juga, Sifu pun boleh juga. Cuma contribution yang dilakukan oleh si Jeffrey bagi aku cukup besar lah. Walaupun beliau diletakkan selaku winger kah? Bukan, selaku striker pada perlawanan tersebut, tapi beliau juga terlibat di kanan dan juga kiri winger Sabah FC. So meletakkan kombinasi 3 orang di depan ni, Kumaran, Jafri dan juga Farhan, adalah merupakan satu kombinasi yang baru. So aku faham kenapa kombinasi ni tidak begitu tajam pada perlawanan ni. Kita punya bahagian hadapan tidak begitu menyerlah. Seperti mana kamu nampakkan statistik tadi, lebih kurang ada berapa tu? 6 percubaan tepat ke gawang. So 2 gol lah. So lebih kurang ada 4 lagi percubaan yang sepatutnya boleh jaringan dilakukan. Tapi again, macam mana aku cakap lah, match sharpness dan juga kurangnya minit permainan, aku rasa antara sebab yang memberi sumbangan kenapa gol tu tidak boleh disempurnakan dengan baiknya lah. So itulah dah guys, ulasan secara ringkas mengenai perlawanan ni. Aku kena puji Stambo sini ya, walaupun beliau diturunkan pada agak lewat juga, tapi aku suka dia punya bilang orang leadership dia tu, di mana sewaktu Daniel Ting dikasari, dia adalah pemain pertama yang hadir untuk menyelamatkan Daniel Ting. So dia punya bilang orang sportsmanship, leadership tu memang adalah di diri Stambo. So guys, itu adalah ulasan aku. Macam biasa aku akan ulas benda-benda yang obvious saja pada perlawanan ni, kerana aku ingin memberi ruang kepada kamu pula untuk meletakkan apa yang kamu nampak di dalam perlawanan ni, dan kita bincangkan di ruang komentar di bawah. So alhamdulillah, tahniah untuk Sabah FC.
3 mata yang memang sememangnya milik kita sudah pada perlawanan ni. Dan aku harap dengan kedudukan terkini kita di mana kita berada di tangga kedua sekarang, tapi ada beberapa perlawanan lagi yang perlu kita tengoklah sebenarnya, iaitu perlawanan di antara Terengganu sorry, JDT dan juga Terengganu, Kuala Lumpur dan juga Pahang amat penting untuk kita. Sekiranya kedua pasukan ni, Terengganu dan juga Kuala Lumpur, gagal untuk mengutip 3 mata, so dan Selangor jugalah, kedudukan kita di tangga kedua akan kekal guys. So itu adalah perlawanan terpenting selepas perlawanan Sabah FC menentang Terengganu, Sabah FC menentang Negeri Sembilan ni. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.